Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 18 September 22 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, juzuk yang ke-26, sambungan kita ayat yang ke-20. Dalam siri ini ayat kita tidak panjang, 20 sehingga 23. 20, 21, 22, 23. Tajuk kitanya seruan Allah supaya kita berfikir dan mengambil iktibar dengan apa yang berlaku di bumi dan bumi itu sendiri. Dalam kita fikir tentang siapa yang mencipta, Allah yang menciptakan bumi. Kemudian Tuhan kata, mu tengok bumi, mu tengok mu sendiri, wa fi anfusikum, tengok diri awak tu. Dan rezeki yang datang dari langit. Allahu Akbar. Jadi kaitan kita pada kali ini melalui 3 perkara yang berkait dengan kehidupan kita. Bumi tempat kita duduk, kita sendiri kitalah. Kemudian penerusan hidup kita melalui rezeki, makan, minum. Tak ada orang hidup tak makan tak minum, tak ada. Orang patung je boleh tak makan tak minum. Kalau orang tanya kita orang apa tak payah makan tak minum, orang apa? Orang patung nama dia. Patung makan. Patung tak makan, dia keras situ ya, makan tu kelip pun tak. Allahu Akbar. Mari para pelajar, kita mula dengan bacaan ayat, kemudian kita berpindah ke tafsir, dan kita juga akan mencari 5 faedah daripada ayat-ayat yang kita tadabbur, yang kita tafsir, yang kita baca ini. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1153. 1153. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Balik kita kepada tafsir ayat yang ke-20. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan pada bumi ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla
bagi orang-orang yang mahu mencapai pengetahuan yang yakin. Tengok munasabatul ayah. Tengok nota di bawah. Setelah menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, lalu diterangkan mulai ayat ini dalil-dalil dan bukti yang terdapat pada alam langit dan bumi dan juga pada diri manusia itu sendiri yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran, kemurahan dan keesaan Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Jika semuanya itu diperhati dan difikirkan oleh golongan yang masih ingkar, dia buka mata dia, dia buka telinga dia, lapangkan dada, mereka akan beriman. Tapi kalau dia memikir dengan otak dia yang sempit, mereka tak akan beriman, bahkan bertambah lagi kekufuran. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat hidayah melalui ayat-ayat yang dilihat. Tengok tafsir ayat, kata apa? Wa fil ardi ayatul lil muqinin, ay wa fil ardi dalail. Sebab itu dia kata ayatun, dalil-dalil dan alamat yang menunjukkan kepada tauhid kepada Allah dan hikmahnya dan rahmatnya dan kudratnya untuk menghidupkan semula manusia ini. Dan terdapat lagi beberapa sifat kemuliaan Allah, kesempurnaannya. Bagi siapa itu? Allah kata lil muqinin, bagi orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan bertemu Allah Azza wa Jalla selepas mati, dan yakin benarnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama tafsir kata apa? Ayatun, tanda-tanda itu apa? Asy-Syaukani contohnya dia kata, tanda-tanda yang zahir iaitulah bukit bukau. Bukit ni kita nampak besar dia, gunung. Tu. Al-barri wal bahri, adanya daratan dan ada lautan. Wal asjari wal anhari was simar, pokok-pokok, tanaman-tanaman, buah-buahan, sungai-sungai. Wa fiha atharul halaki lil umamil kafirah, terdapat juga di atas bumi tanda-tanda kebinasaannya kaum-kaum yang kafir yang telah mendustakan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini di antara contoh ayatun lil muqinin fil ardi. Jadi kita berjalan kita tengok ini pergi ke Mesir, jumpa dengan ahram piramid, kita kata Firaun angkuh ya. Kita pergi tengok ke Qarun, tasik Qarun, ada orang kata bukan tempat dia, wallahu alam. Yang pentingnya adalah tanda-tanda yang boleh kita tengok kesan-kesan kebinasaan umat-umat yang zalim yang telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Pergi ke Al-Ula, Al-Hijr, kita nampak peninggalan-peninggalan puak-puak hak lama-lama dulu. Ada je tanda-tanda. Zaman kita ini zaman globalisasi ni lagi mudah. Kita search tengok dalam internet, aku nak tengok Ashabul Ukhdud, keluar lalu gambar-gambar di Najran, tempat orang kafir zalim yang telah membakar. Dia gali lubang, dia campur orang Islam dalam tu. Ada. Banyak lagi lah, boleh kita cari. Atas dunia ni banyak sangat dalil. Tapi kalau kepala tersumbat, hati itu tak terbuka, buat marilah apa saja pun dia tak jadi apa. Allahu Akbar. Jadi para pelajar, ayat ini ditafsir dengan beberapa ayat yang lain
Ana bagi nombor ayat je lah, panjang sangat. Di antara ayat yang menghuraikan, memperincikan ayatul fil ardi ini, iaitulah suratul Ra'di, surah Ar-Ra'di ayat 3 dan ayat 4. Suratul Yasin ayat 33 hingga 36. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Jadi banyaklah, bacalah. Baca surah Yasin, jangan duduk kira nak tiup air ya. Tiup hati itu dengan surah Yasin, dengan tanda-tanda keesaan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita pergi kepada surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 39 dan diikuti dengan surah Abasa ayat 24 sehingga ayat 32. Ini di antara ayat-ayat yang memperincikan wa fil ardi ayatul lil muqinin. Tapi semua itu tanda-tanda hanya akan memberi kesan, memberi faedah kepada siapa? Lil muqinin, bagi orang yang yakin. Orang yang tak yakin tak usah mari tunjuklah apa dengan dia, tak jadi, tidak memberi kesan. Ibarat kata peribahasa kata seperti anjing menyalak bukit. Kita tak boleh nak sama, jangan kata Quran macam jelak. Ibaratnya tidak memberi kesan kepada jiwa orang yang tidak mahu berfikir, yang tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena yakin. Kita kena yakin. Mari kita pergi cari dalil lain pula. Dalil ayat 21. Dalil ni dekat dengan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti-bukti itu? Kenapa kamu tak mau fikir dalam diri kamu sendiri? Allah Ta'ala suruh tengok atas, suruh tengok bumi, tengok diri kamu tu. Tak usah cari panjang-panjang duk mikir apa ya? Mikir awak diri awak. Ai wa fi anfusikum dalail. Pada diri kamu itu sudah ada dalil, tanda-tanda, alamat-alamat ala tauhidillah wa kamali qudratihi, sempurna kudratnya, wa rahmatihi wa hikmatihi, dan lain-lain sifat kemuliaan bagi Allah. Afala tubsiruna tilkad dalail allati fi nufusikum. Apakah kamu tidak tilik, kamu tidak tengok dalil-dalil yang ada pada diri kamu? Allahu Akbar. Daripada mana lagi dalil? Kata ulama tadabbur, wa fi khalqi anfusikum hina kanat nutfah. Kamu tu asal air mani, summa alaqah, jadi seketul daging, ya. Kamu dia jadi seketul apa ni, darah. Kamu dan jadi seketul daging, al-mudghah, summa azma, jadi tulang. Kemudian mari dibalut dengan daging sehinggalah kamu ditiup roh. Ada yang kata semualah. As-Sam'ani kata semua yang boleh menjadi dalil pada diri kamu itu kira semua. Kira semua. Al-Qasimi tambah lagi. Dia kata apa? Waqtilafu alsinatiha, berbezanya bahasa kamu, berbezanya warna kamu, berbezanya kekuatan dan besarnya body kamu, berbezanya akal dan kepahaman. Banyak lagi lah kalau nak senaraikan, sangat panjang. Dalam diri kita ni, manusia ni, kita boleh tengok daripada asal kejadian, daripada kata tengok PA perangai, tengok tutur kata, tengok bahasa yang berbeza-beza. Beza tak? Beza. Bahasa kita pun boleh faham pula tu. Kita dengar orang ni cakap krokrek, enggak punya kata dia ni. Kita cakap pula ya, dia pun kata mu kata apa? Pernah sekali kita duduk dalam masjid, orang Afrika sebelah, kita Melayu sebelah.
orang lain pula. Kita tengok dia buat apa dia suka, kita tengok dia tengok kita, dia menyanyi kita pula, dia perli kita pula. Dia ikut kita cakap tak tahu apa. Kata macam ayam dengan itik ya kita ni dak. Ayam dengan itik, tak kata apa. Itik faham apa dia bahasa dia cakap, ayam faham bahasa dia cakap, tapi dua-dua tu tak tahu gapo masing-masing kata. Tak kata apa. Baik. Kita berpindah pula, maknanya 3 tanda Tuhan bagi ni. Yang pertama, bumi tempat kita duduk. Yang kedua, kita sendiri penduduk bumi. Yang ketiga, ayat 22, bagaimana manusia nak hidup? Jawabnya manusia hidup melalui adanya makanan, adanya rezeki. Tengok ayat. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu. Punca rezeki kita min aina? Minas sama, dari langit. Dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan, Lauhil Mahfuz, dan dijanjikan kepada kamu semuanya ada. Duduk di mana? Duduk di langit. Itu terjemahan dia. Kita pergi kepada huraian dia pula. Ulama tafsir kata apa? Ai wa fis sama'i rizqukum minal amtar. Dari langit rezeki kamu turun. Bermula dari mana? Daripada hujan. Hujan itu sumber rezeki. Turun air, naik pokok. Satu. Yang kedua, wasunufil aqdaril maktubati, dan pelbagai bentuk takdir yang telah dituliskan kepada kamu, untuk kamu. Jadi setiap orang itu ada takdir dia, ada kadar dia masing-masing. Tengok ulama hurai sikit. Apa dia huraian dia? Wa fis sama'i rizqukum, di langit rezeki kamu. Yang pertama hujan. Termasuklah komponen hujan, salji, air embun, macam-macam. Yang penting bentuk air itu. Ia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sebab kepada sumber makanan kita mari dari sana. Maka itu dia katakan wa fil matari wan nabat, hujan dan tumbuh-tumbuhan itu menjadi punca rezeki. Punca rezeki. Saya makan lembu lah, saya makan kambing. Kambing hidup dengan apa? Hidup dengan rumput. Rumput tu jenis apa? Jenis tumbuhan. Tumbuhan hidup dengan apa? Air. Itu dia. Ana ingat lagi lah, Allah raham bapak kita dulu. Dia ada rangkap syair untuk mengulik anak. Nak belajar. Nanti dapat anak buat ulik anak ni ayat bahasa Arab tadi. Duha ya duha, waz zamzam syaribuha, wal ka'bata banuha. Jadi kata. Dia mula dengan Kaabah dibina, air Zamzam dibina. Kemudian panjanglah dia punya pantun tu. Lama tak sebut anak pun besar tu kan. Nanti kita ingat semula. Pantun tu menarik untuk di apa ni, dijadikan ngulik anak. Ngulik anak. Comel. Dia kata kita ni kemudian kita minum susu dari lembu. Lembu makan rumput di atas bukit mau hujan di sisi Allah. Itu mana naknya pendidikan kita tu, dia mari satu-satu pergi kepada mana? Kepada Allah. Wal mataru min indillah. Nanti kita ingat semula dia punya syair ni, kita patuh semula insya-Allah. Baik. Dah lama ni. Yeah. Maknanya itu punca dia. Fasumiyal mataru samaan. Kenapa hujan disebut langit? Sebab duduk atas. Kata di para ahli bahasa kata, semua benda yang turun dari atas nama dia langit. Semua benda mari daripada atas itu langit lah tu. Sebab langit tu benda atas. Tak ada air tu, air dari bawah naik atas tak ada.
Qala al-Biqai wa fis sama'i jihatil ulu, duduk dia daripada atas, rizqukum bima ya'ti minal matari wal riyahi wal harri wal bard. Semua rezeki kamu tu mari daripada hujan, angin, udara panas, sejuk, semua itu memberi kesan belaka. Orang Arab dia tanam pokok kurma, pokok tamar. Waktu musim sejuk, bunga Rabi' dipanggil. Mari musim panah tu masak buah kurma dia. Pak kita Malaysia ni tak cukup panah, jadi payah nak masak buah kurma. Baik. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan wa fis sama'i rizqukum ay maddatu rizqikum. Punca rezeki kamu tu. Madah dia mari daripada mana? Wa fis sama'i rizqukum, dan juga di langit juga sumber maklumat tentang kehidupan kamu di mana? Di Lauhil Mahfuz. Yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah tulis dia orang ni rezeki dia, bajar dia, berapa banyak luas ke, comel uduh, tinggi rendah, berapa umur, panjang pendek, semua sudah ditulis. Kemudian kata di tafsir, wa ma tu'adun ay ma wu'idtum bihi kadzalik. Ma tu'adun, dan apa yang telah ditakdirkan dan dijanjikan kepada kamu oleh Allah. Dijanjikan kepada kamu oleh Allah. Tuhan janji dengan kita apa? Tanda ulama tafsir kata, ada yang mengatakan ma tu'adun, iaitulah anhu amrus sa'ah. Bila ke janji akan berlakunya kiamat, akan berlaku. Ada yang mengatakan al-azabus samawi, azab yang turun dari langit, sebagaimana yang berlaku kepada kaum Lut bila dia main jantan sama jantan LGBT mari, maka Allah Ta'ala turun mari hujan batu dari langit. Banyak lagi lah di antaranya azab-azab yang mari. Puak-puak yang mendustakan Allah dan Rasul, mari tempikkan Jibril, tempikkan malaikat, mana itu mari daripada langit. Yang ketiga, annahu kullu ma wu'ida bihi al-ibad min khairin aw syarrin. Semua perkara yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa dia buat baik dapat pahala, siapa dia buat tak baik dapat bala, semuanya mari dari langit. Itulah di antara huraian ringkas para ulama tafsir tentang ma tu'adun, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Ayat ini tandalah pelajar, kita tak baca satu-satu. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Hud ayat 7, surah Ghafir ayat 13, dan surah Al-Jasiyah ayat 5. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ini surah Hud. Surah Hud ayat 7. Tidak ada binatang yang berjalan atas muka bumi ini kecuali semua Allah Ta'ala tetapkan rezeki dia. Tuhan tahu di mana tempat duduk dia, di mana sumber makannya dia. Kita jangan bimbang. Kata orang ulat dalam batu pun sampai rezeki, apalagi manusia duduk atas bumi. Cuma atas kita lah. Luas sempit, malah kau rajin, itu cerita lain. Baiklah. Dalam hadis Nabi kita bersabda, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqul kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Ta'ala ada tulis takdir semua benda yang akan berlaku atas dunia ini sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi 50,000 tahun. Hadal hadis rawahu Muslim. Allahu Akbar. Habislah kita berpindah kepada ayat yang terakhir dalam siri ini.
fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Dan demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar, tidak patut diragukan, sebagaimana tidak patut diragu-ragukan benarnya kamu dapat berkata-kata. Apa dia munasabatul ayat ini? Lamma bayyana subhanahu al-ayat, Allah Ta'ala dah nyatakan kepada kita beberapa ayat. Bermula daripada hujan, kemudian datangnya awan, kemudian datangnya bintang-bintang ataupun bahtera di lautan, kemudian datangnya apa lagi? Selepas daripada bintang, apa lagi mari? Tengok ayat kita baru ni. 4 perkara yang telah kita bincang tu. Kemudian mari pula langit pula. Di langit. Wa fil ardi ayat mana? Ayat kita ini ayat semalam. Mana terlupa dah. Fal muqassimat, malaikat kan. Kemudian ayat 7 wa fis sama, cerita di langit. Tengok susunan ayat mula di langit. Kemudian barulah mari ayat ini, ayat yang ke-20 ni, wa fil ardi, turun ke bumi, wa fi anfusikum, pada diri kita dan sumber rezeki kita. Maka Allah Ta'ala bersabda, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun. Allah kata semua yang aku sebut tadi adalah benar. Benar. Jadi Allah Ta'ala wa nabbah 'alaiha tambihan. Ini adalah satu peringatan, satu perhatian. Orang-orang yang cerdik, dia kena buka mata dia, buka telinga dia, lapangkan dada dia. Aqsama ta'ala ala anna wa'dahu wa jazaa'u haqqun. Maka dalam ayat ini Allah bersumpah, janji aku benar. Wa syabbaha zalika bi azharil asya. Allah Ta'ala buat bandingkan kepada kita, pada tubuh kita ni, benda yang paling jelas sekali, an-nutqu, iaitu bercakap. Bila kita cakap, bunyi. Kalau kita tengok, ya tak bunyi. Siapa dia kata dia tengok dengan berbunyi? Sekali kita tengok, bunyi. Ada? Kita dengar, krok, bunyi. Ada? Tapi bila kita cakap, semua orang tahu. Allah bandingkan, ma'an anapun tantiqu, sebagaimana mu boleh cakap, boleh itu bahasa, mana Allah Ta'ala bersumpah bahawasanya benar apa yang aku katakan itu. Fakama la tashukuna fi nutqikum, sebenarnya kamu tak syak lagi kamu ni boleh bercakap, bukannya orang bisu. Fakadzalika la yanbaghi syakku fil ba'tsi ba'dal maut. Demikianlah kamu jangan ragu, jangan syak, kamu semua akan dikembalikan, dihidup semula selepas mati. Allahu Akbar. Jadi kita boleh bercakap dengan baik, kan? Maka kamu juga jangan syak kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ambillah para pelajar sekalian, inilah ayat-ayat yang kita sempat baca dan mengambil huraiannya secara ringkas sebelum kita berpindah kepada fawaid, al-fawaid. Tengok sebelum daripada itu, dalam ayat kita ni, ayat 23 ni, kata di para ulama tafsir, ulama tadabbur juga, dia kata amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yahlifa ala subutil haqqi. Allah sudah perintah Nabi supaya bersumpah benarnya apa yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla itu dalam 3 tempat dalam Quran. Tanda 3 tempat dalam Quran. Yang pertama surah Yunus ayat 53.
wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Puak kafir mari tanya, betul kamu ni? Qul i wa rabbi innahu lahaq. Dia bersumpah, aku bersumpah benar apa yang dikata oleh Allah. Satu. Tempat yang kedua, Suratul Saba. Suratul Saba ayat 3. Wa qala allazina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang kafir kata tak mari kiamat, tak ada. Qul bala wa rabbi qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala, benar, demi Tuhan aku kiamat akan datang. Dua. Kemudian surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Puak kafir kata tak bangkit, tak ada bangkit semula, kita jadi tanah dah. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Bala wa rabbi, demi Tuhan kamu akan dibangkitkan. Jadi kata ulama tafsir, dia kata Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya bersumpah menyatakan benarnya apa yang dibawa ini dalam 3 tempat. Ingat deh, surah Yunus ayat 53, surah Saba ayat 3, surah Taghabun ayat 7. Ini tafsir kepada fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaq. Jelaslah kepada kita para pelajar sekalian, ini dipanggil ilmu tadabbur, ilmu sangat penting. Tadabbur tidak ada limit, tidak ada had. Kita tak boleh kata tamak dah tadabbur dah. Kita kata tamaknya siri pusingan tadabbur ni tamat, boleh. Jadi kena betul lah sikit istilah, takut orang kata tamat dah tak ada dah tadabbur pak. Macam kita sekarang ni, kita akan masuk juzuk yang ke-27. Bila masuk juzuk yang ke-27, bermakna pusingan yang Abu Anas Al-Faqih Allah ni baca tafsir lengkap. Sebab kita mula daripada Al-Fatihah berapa tahun dulu. Bila mari PKP, kita mula daripada juzuk 30, 29, 28, 27. Sekarang ni orang panggil siapa orang Kelantan kata takut dah. Apa nak takut? Cukup pusingan. Kalau orang cari dalam YouTube Abu Anas tu, lengkaplah 30 juzuk Al-Quran. Tapi oleh kerana pelajar-pelajar kita ni tak mau siaran ulangan, insya-Allah kita akan teruskan sekali lagi juzuk yang ke-27 ni sampai ke khatam biiznillah taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan, panjang umur untuk kita bersama dengan para jemaah membaca, meneliti, mengkaji, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, termasuk di kalangan kumpulan pencinta Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu ya rabbal alamin. Mari kita pindah kepada al-fawaid, beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat yang kita baca ini insya-Allah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Tanda pelajar, ayat ini da'watun, seruan daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia supaya berfikir dan mengambil iktibar. Dengan apa? Semua benda yang ada di atas muka bumi. Bukit, bukau, laut, sungai, telaga, perigi, berapa lagi? Tumbuh-tumbuhan dengan berbagai-bagai jenis, hayawan-hayawan yang ada pelbagai jenis. Karena itulah ulama bahasa kata apa? Dia kata lam yubayyinullahu hadhil ayat. Allah Ta'ala tak sebut ayat. Apa ayat tu? Tak. Bal ja'at munakkarah. Dia mari dengan lapak nakira, wa fil ardi ayatun. Mencari dia. Semua benda yang ada atas muka bumi ni. Semua benda, sama ada yang melalui tabi'inya ataupun benda-benda yang baru terjadinya, bumi itu sendiri. Ulama-ulama, satu kumpulan ulama ni nama dia ulama geologi. Tulis itu, ulama geologi
ulama yang duk mengkaji bumi. Pengkaji bumi ni. Pengkaji bumi. Dia kaji batu jenis mana, tanah jenis apa, tanah ni sesuai untuk ditanam ke apa. Dalam tanah ni ada ke tidak logam-logam, galian-galian, ada minyak. Oi, buat geologi dia kaji habis. Tapi geologi yang beriman, alhamdulillah. Geologi yang kafir, na'udzubillah. Dalam dunia Islam ni salah seorang daripada pakar geologi yang aktif dalam internet ni, dia ada Facebook dia, ada channel dia, nama dia Dr. Zaghlul An-Najjar. Zaghlul tulis Zaghlul Nagar tulis, keluar dia punya web. Ni pakar geologi. Sahabat kita orang Malaysia, di antara yang belajar di tahun 80-an dulu, mengaji di Zahran dengan Syekh Zaghlul Najjar, saudara Zaidi kita. Dia pakar geologi, mana pengkaji bumi, ramai lagi lah, tapi aktif yang kita nampak, tapi dia bahasa Arab, Zaghlul Najjar. Baik, tengok dalam internet Zaghlul tulis, banyak ilmu-ilmu yang input, dia akan cerita kepada kita tentang apa, tentang perkara ini. Jadi Allah Ta'ala suruh kita tengok ke bumi. Hari ni kalau kita duduk kaji bumi saja pun tak ada apa dah. Kita berpindah kepada faedah yang kedua. Tu dia pelajar faedah yang kedua. Allah kata apa? Wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat ini tambihun, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa Allah buat kita ni nak suruh kita mikir. Kita fikir kita. Kita fikir tentang siapa? Kita fikir tentang kita. Fikir tentang kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka apa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu itu apakah kamu tak tengok? Kamu tak tengok ke? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke tidak? Kena tengoklah. Apa yang kita tengok? Tanda ni pelajar. Hazat takwin al-ajib. Kejadian manusia ni pelik. Dia tak ada spare part. Alat ganti tak ada. Betul tak? Kalau orang sakit lutut, kita ni banyak sebut hal lutut ni sebab kita duduk mengaji benda ni. Orang sakit lutut ni dia rapat. Yang lutut kita ni dia ada minyak, ada grease. Kalau kita kata ada grease, macam gearbox ada grease. Lepas tu dia ada pelapik dia tu, hak putih kan. Bila hilang hak ni, grease pun tak ada, kita berjalan antara tulang dengan tulang, sakit lah. Jadi ulama semasa kata, ulama lutut kata kita kena tukar, replace lutut, ambil lutut berbesi. Jadi besi ni dia tak boleh nak rapat macam lutut kita. Jadi ramailah orang solat atas kerusi. Sebab tak boleh nak itu. Ada juga ulama lutut, dia kata kalaulah tidak teruk sangat macam hancur lebur, aksiden, masih lagi boleh dibaiki. Hak ni berkhilaf di antara dua ulama lutut. Khilaf sungguh tu. Ada kata boleh baiki, ada kata no baiki. Tak sokong ustaz pergi baiki, takut tak jadi. Macam-macam dia punya khilaf. Akhir kali tak baiki kita. Nak cerita bak lutut baru tu, bagaimana pula dengan orang jatuh sombak? Ambil orang betih masuk. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala bui. Baru mari sahabat kita mari sini. Kata nampak macam sakit. Dia kata saya sakit kena stroke. Dia buka piyah dia, lepek kepala sini, lepek. Kemik sini. Kata apa tu? Kenok kepala. Dia kata tak ada, tempurung kepala telah dibuka, diambil. Tempurung kepala dia ada disimpan di hospital tempat dia buat tu. Jadi kalau stabil balik, oksigen masuk semula, purung tu akan buka balik kepala, pasal balik. Kata Masya Allah, doktor-doktor ni macam orang buat ketuk itu ni, toke-toke ketuk body yang buat dia. Ada boleh ambil macam mana simpan stabil balik, pasal mula. Allahu Akbar. Tapi kita duk main hot tu, Allah Ta'ala tak bagi spare part, boleh tukar-tukar, tak main. Ada orang sakit buah pinggang, kena ambil pinggang orang lain masuk situ.
Ada orang jantung tu Allah. Yang pentingnya kita kena wapi anfusikum abala tubsirun. Semua benda tu kita boleh jadikan dalil bahawa semua itu ada pencipta yang mencipta dia. Jangan duk tengok body saja. Dah hari-hari kau duk gilak body, kau duk pakai make up, pakai bedak. Tak tahu kita tak mikir di antara doa yang kita kena baca. Ni pelajar-pelajar kena baca ni. Nah, bila kita tengok cermin, kita rasa kita comel, kita pun doa Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau jadi aku ni comel, comelah perangai aku. Kita ni huduh ke comel? Siapa dia ngaku huduh? Angkat tangan. Tak ada orang mengaku tu. Biarlah dia dogo setara mana pun. Tak comel. Betul tak? Comel. Tapi sebenarnya kita orang lain tengok, dia tuduh lah. Nah, sebab itulah anak gurau-gurau. Anak kata makcik-makcik yang banyak pakai make up kosmetik ni, orang yang tak yakin dengan diri. Dia comel dah sebenarnya. Tapi nak pakai make up juga, nak jadi keni lutut juga kena pada. Lama tak sebut keni lutut tu. Dah, marah pula muslimat hari ni. So, setakat tu dulu. Main comel. Baik, dia kata wa fi anfusikum, diri kita ni tengok. Kita nak ceramah gelak pun boleh, nak tengok kelebihan diri kita ni. Tapi cukuplah. Allah Taala bagi isyarat ni kita baca, menarik, dan kita boleh ambil perhatian yang begitu besar. Para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang nombor 3. Mana yang ketiga tadi? Tulis nombor 3, dia kata dalam ayat kita ini, ayat kita wa fil ardi wa fi anfusikum wa fis sama ini tartibun hasan, susunan yang indah, yang comel, yang lawa. Apa dia cimona? Wa zalika di annal insan lahu umurun, manusia dia perlu pada tiga benda. Yang pertama, dia perlu kepada tapak. Maka tapak tu mesti dulu daripada orang beranak. Allah Ta'ala sebut wa fil ardi, bumi dulu. Kejadian manusia mari daripada mana? Monyet? Bulu betul? La, daripada bumi. Minha khalaqnakum, tak ingat. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, mari daripada bumi. Jadi bumi dulu. Kalau lepas pada ada bumi, barulah ada orang. Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum, mu sendiri. 2. Kemudian liyabqa biha, lepas pada kita hidup atas dunia, kita nak hidup. Kita nak hidup di manakah sumber kehidupan kita? Maka Allah Ta'ala sebut wa fis sama'i rizqukum, rezeki kamu Allah Ta'ala sediakan. Jadi kita kata manusia ni, bumi itu tempat, manusia tu hak pelakon atas bumi, dan sumber kehidupan dia mari daripada rezeki. Rezeki dia tu mari juga daripada bumi. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah Taala anugerahkan kepada kita ini. Kita jadilah manusia yang bersyukur. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Maka yang ke berapa dah kita ni? Yang ke empat dah eh? Betul yang nombor 4. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tu rezeki kamu, daripada langit, daripada atas sumber rezeki kamu, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kamu. Kata ulama tadabbur, annaka la tashtaghil bi rizqin, mu jangan duk sibuk duk mikir rezekimu, fa innahu fis sama, Allah yang telah tetapkan rezeki kamu. Rezeki kamu mari daripada langit, kamu tak boleh naik ke langit. Kita boleh cari. Nak pergi mana tu? Nak pergi cari, nak pergi hitar rezeki banyak mana? Naik ke langit tengok. Oh, kita tengok di Lauhil Mahfuz. Aku kaya, boleh. Kita tengok dia miskin, sedih. Miskin, tak boleh tengok. La. Habis apa yang kita boleh buat? Washtaghil bima kulliftahu. Oleh itu, musibukkan diri kamu dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Kita tahu rezeki kita ada dah. Jadi kita kena berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Usaha. Jangan kata tidur di masjid mana, rezeki itu hati boleh dah. Kalau aku tak kerja pun, mari juga. Mana ada boleh macam tu? Ngangor mulut, nak suruh masuk nasi dalam mulut. Boleh? Tak boleh. Tu orang gila lagu tu lagu. Maka atas dunia ni kita kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Amalan kita akan naik semula ke langit.
dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu kata ulama, as-salatu, tulis, as-salatu qar'u babir rizqi. Kita solat, kita ibadat ni adalah merupakan ketukan kepada pintu rezeki. Siapa dia nak rezeki banyak, ibadat banyak kepada Allah Ta'ala. Siapa nak rezeki banyak, ibadat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, tulis surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Musuh anak-anakmu salat, kamu sabar, didik mereka sabar melakukan salat. La nas'aluka rizqan, aku tak minta kamu rezeki, nahnu narzuquka, rezeki aku beri. Dia kena usaha, tu kena usaha. Maka di sini kita faham, Allah kata, mu tak usah naik ke langit cari rezeki, tapi kamu buat kerja atas dunia ini untuk mendapat rezeki dari langit. Solat kita tu, as-salatu qar'u babir rizqi, solat pengetuk pintu rezeki. Allahu Akbar. Menarik dia punya perbahasan. Lagi lama lagi kita semangat. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah fi isari sighati tu'adun. Tu'adun itu dia panggil bahasa ciri-ciri i'jazil Quran, i'jazil Quran. Baiklah para pelajar sekalian, masa kita pun sangat terhad. Kita ambil yang terakhir. Allah Ta'ala sebut ayat yang kita baca ni, fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun ma annakum tantiqun. Maka di langit itu, fa wa rabbis sama', demi Tuhan pemilik langit dengan bumi ini, apa yang disebut itu benar. Jadi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala aksama min qablu, sebelum daripada ini Allah Ta'ala telah bersumpah dah dengan beberapa tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata was-sama'i zatil hubub, langit yang comel, yang indah itu. Ini kata di para ulama, kita naknya semua tempat itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Disebut oleh Allah. Dan langit ada, bumi ada. Mu nak tajuk apa lagi ada? Kamu nak tajuk apa lagi? Fa wa rabbis sama'i wal ardi. Maka Allah Ta'ala bersumpah huna, iaitulah ambari perkara yang patut kita ambil perhatian, natafattan, ambil perhatian. Allah sendiri bersumpah untuk menyatakan benarnya khabar dia. Jadi sinilah kata di para ulama fiqh, dia kata apa? Harus kita bersumpah untuk menyatakan benarnya apa yang kita bawa ini apabila perlu. Contohnya kita kata dakwah kita ni gini-gini, orang tak percaya, kita kata wallahi apa yang saya bawa ini benar berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, berdasarkan kepada huraian para ulama. Jadi kita kata boleh kita bersumpah, tapi kalau perlu. Tapi kalau kita kena tuduh ke orang, kamu dia tengah bercara mahkamah pergi bersumpah di masjid, itu salah prosedur. Itu bukan prosedur sumpah. Jadi sumpah ni kalau kita dakwah, kita cerita orang tak percaya, kita sumpah, itu boleh. Wallahu alam. Maknanya sumpah ni bukan satu mainan. Sumpah ini apabila kita perlu nak menguatkan hujah kita, boleh kita bersumpah. Nanti kita belajar dalam kitabul al-aiman wan nuzur, dalam bab sumpah dan nazar. Ada dalam kitab fiqh membahaskan panjang tajuk ni. Kalau tuan-tuan nak dengar bab sumpah-sumpah ni, coba buka kitab al-fiqhul manhaji. Ana ada syarah fiqh manhaji, terlupa dah di jilid yang ke berapa. Yang penting jilid yang akhir-akhir. Kita ada satu bab nama dia babul aiman, bab sumpah. Wallahu alam. Cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan cara ringkasnya ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan sambung lagi siri yang seterusnya, ayat 24, iaitulah cerita Nabi Ibrahim.